Ha? Nampak tak PowerPoint cikgu? Nampak. Nampak? Nampak Okey. Okey, kita mula balik So sumber, tajuk dia. Sumber ni ialah satu punca ataupun bahan yang boleh digunakan secara terus atau boleh diubah suai. Okey, kita ada sumber-sumber yang ada 3 sumber iaitu sumber alam, yang kedua sumber manusia dan yang ketiga ialah sumber budaya. Okey, manusia ni kita, manusia, budaya ni ialah jentera yang manusia gunakan untuk ambil ataupun mengeksploitasi sumber alam. Okey, sumber alam dia ada 2 iaitu boleh diperbarui ataupun renewable. Okey, satu lagi ialah tidak boleh diperbarui ataupun non-renewable, dalam sains pun ada. Dalam istilah baru buku teks kita, dia dipanggil sumber yang boleh diperbaharui ataupun boleh baharu. Okey, kalau sumber yang tidak boleh diperbaharui ni dipanggil sumber tidak boleh baharu. Okey, kita pergi ke sumber yang boleh diperbaharui dulu. Yang ni sumber ni banyak, boleh diguna secara berterusan sebab takkan habis. Okey, iaitu hutan, air, suria dan tanah. Okey, sebenarnya dia ada banyak lagi tapi 4 ni ialah sumber yang utama. Manakala sumber yang tidak boleh baharu ni ialah sumber yang akan habis bila digunakan secara berterusan sebab pembentukan dia mengambil masa jutaan tahun lama. Apa yang kita guna pada hari ni telah dibentuk lama, beberapa juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita tak jaga, lama-lama dia akan habis. Contoh sumber tu ialah sumber mineral. Okey, kita akan pergi ke sumber yang boleh diperbaharui dulu. Okey, yang pertama ialah sumber hutan. Sumber hutan ni kenapa dia boleh diperbaharui sebab pokok kalau kita tebang boleh tanam balik. Hidupan liar kalau hampir pupus, kita boleh biarkan semula kita bawa dia ke pusat konservasi dan kita biarkan balik. Okey. Kemudian kita ada taburan sumber hutan di Malaysia ni sama macam bak hutan. Kamu pernah tengok kan? Sumber hutan paling utama di Malaysia ialah hutan hujan tropika. Okey, di atas hutan hujan tropika tu ada hutan gunung yang warna hitam tu. Di sebelah pantai timur banyak hutan pantai. Okey, di sebelah pantai barat banyak hutan paya bakau. Okey. Sama juga macam di Sabah Sarawak, majoriti hutan ialah hutan hujan tropika. Kemudian yang warna hitam ialah hutan gunung, yang warna hijau ialah hutan paya air masin dan yang berada di pedalaman tu ialah hutan paya air tawar. Yang ni kita pernah tengok masa bab hutan itu. Okey, dan yang ketiga, sumber yang boleh diperbaharui ni ialah sumber tanah. Okey, tanah ni banyaklah. Tanah ni terbentuk daripada bahan organan. Maksudnya, semua tempat yang kita pijak ialah tanah. Tapi tak semua tempat tanah. Okey, sebab tanah ni ialah tanah yang ada kandungan humus ataupun bahan organik yang menyebabkan dia subur. Ingat kalau sebut tanah ni dia ada nama dekat belakang dia. Kalau tanah tu semua jenis, semua benda yang kita pijak tu di bawah dia ialah tanah, tak semestinya subur. Okey, jadi bila sebut tanah ni, dia ialah sumber yang boleh diperbaharui sebab wujud dalam kuantiti yang banyak. Kalau kita guna secara berterusan untuk tanam pokok, lama-lama dia akan tandus, dia akan habis nutrien. Tapi tanah yang tercemar ataupun tanah yang tandus ni, kita boleh rawat balik. Sama ada yang pertama, kita bagi dia baja. Yang kedua, kita rehatkan dia ataupun kita rangkan dia. Okey, jadi tanah dia merupakan sumber yang boleh diperbarui kerana dia boleh dirawat balik dengan cara kita rehatkan dia ataupun rangkan dia. Okey, yang kedua, kita tambahkan balik baja dalam tanah tersebut. Okey, kita ada banyak jenis tanah kat Malaysia. Semua ni ialah latosol. Okay, tapi kalau kita tengok zoom ke dalam latosol ni, ini ialah tanah aluvium ataupun lanar. Okay, kemudian untuk kelapa sawit ni, ini untuk getah ni, ini ialah tanah laterit. Okay, untuk kelapa ialah tanah berpasir dan untuk pokok nenas ialah tanah gambut. Okay, terus ke sumber yang ketiga, sumber alam yang ketiga. Sumber air. Sumber air ni ialah sumber yang boleh diperbarui lah sebab dia takkan habis, dia ada banyak.
Jadi sumber air ni dia terdiri daripada sungai, tasik dan juga paya. Okay, dan yang terakhir untuk sumber yang boleh diperbaharui ni ialah sumber suria ataupun matahari. Okay. Dan biasanya orang gunakan sumber suria ni untuk menjana tenaga solar. Kita ada juga beberapa sumber alternatif. Sumber alternatif ni adalah sumber alam semula jadi juga seperti suria, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan tinja haiwan untuk menghasilkan sumber elektrik. Kalau kita sebut sumber alternatif, maksudnya sumber-sumber ni dia digunakan untuk menghasilkan sumber elektrik. Okey. Sebelum ni kita mungkin guna elektrik daripada banyak sumber lain seperti penjanaan biomas, penjanaan arang batu, penjanaan nuklear, penjanaan petroleum dan juga penjanaan elektrik termal daripada sumber gas asli kan. Tapi bila kita ada sumber alternatif, dia lebih baik sebab dia ialah sumber yang mesra alam dan dia boleh digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas dan arang batu yang merupakan sumber yang akan habis. Okey. Jadi apa dia sumber alternatif tu? Contoh tenaga alternatif yang boleh menjana elektrik yang diguna pakai di negara kita ialah seperti hidroelektrik, okey, suria, biomas, ombak, geoterma dan angin. Maknanya semua sumber-sumber alam semula jadi yang macam ni, dia boleh buat something untuk menjana elektrik. Okay? Antara lokasi penjanaan sumber tenaga alternatif di Malaysia ni seperti Empangan Kenyir di Terengganu. Kita pun tahu Empangan Kenyir merupakan empangan hidroelektrik yang terbesar di Asia Tenggara di mana banyak punca hidroelektrik negara kita dapat daripada situ. Okay? Kemudian untuk tenaga suria dekat Malaysia ada banyak pemasangan panel solar pada bumbung bangunan dan rumah. Kita tengok ada certain rumah kan, dia pakai tenaga elektrik daripada solar. Tapi taklah keseluruhan solar, dia adalah elektrik biasa juga. Solar ni penjanaan dia boleh tapi dia tak banyak macam hidro. Okay? Dan ada juga tenaga elektrik daripada biomas. Biomas ni adalah daripada sisa peruputan, sisa-sisa haiwan dan tumbuhan. Tempatnya ialah seperti di Miri dan Sri Aman, Sarawak. Okey. Biomas ni kalau kat Malaysia pakai tapi penjanaan dia rendah. Dia tak banyak macam hidroelektrik. Jadi kita taklah hantar punca elektrik daripada biomas ke rumah-rumah. Taklah. Yang ni hanya dipakai beberapa industri tertentu je. Okey. Kemudian tenaga angin angin pun boleh dijadikan sebagai sumber tenaga alternatif untuk menjana elektrik. Dan antara tempat yang kita buat penjanaan tenaga angin ni ialah seperti di pulau layang-layang di Sabah. Okey. Ni pun penjanaan kuasa hidro daripada ayak. Kalau kat Malaysia, elektrik yang paling banyak ni mai daripada penjanaan kuasa hidroelektrik. Kalau kamu tengok peta ni nanti kamu akan jumpa dalam buku teks. Okey. Kebanyakan kawasan di pantai timur sebelah Kelantan, Terengganu, okay, dia punya sungai-sungai kita yang panjang beraliran deras ni dan juga sungai-sungai di Perak yang panjang dan beraliran deras sangat berpotensi untuk menjana kuasa hidroelektrik. Dia nak jana hidroelektrik ni disebabkan kita nak putarkan turbin, jadi kena ada kuasa kinetik yang sangat kuat. Okay? Dan kawasan tu pun mesti kawasan tinggi lah. Maksudnya sungai yang mengalir di kawasan tinggi yang diempangkan. So dia ada potensi untuk menjana kuasa hidroelektrik. Kalau dekat Sarawak kita tengok, kita ada Sungai Rajang sungai terpanjang di Malaysia. Pun sama. Sungai Rajang ni dia ada dua empangan dekat sini yang menjana hidroelektrik. Okey, ada empangan Bakun dan empangan Murum kat sini. Kemudian sungai ni yang ketiga ni lah, sungai ke berapa ni? Ke-9. Ni Sungai Batang Ai. Ni empangan Batang Ai di Sungai Padas. Okey, kemudian nombor 12 ni ialah empangan Tenompangi di Sabah di Sungai Lupar. Tadi kita pergi balik ke Semenanjung, kalau tengok dekat Kelantan kat Kelantan, okey, dekat Sempadan tu ada empangan Pergau. Okey, kemudian kalau di Terengganu
Terengganu ni, di Sungai Terengganu kita ada empangan Kenyir. Dan kalau kita pergi ke Perak ni ada 4 empangan di Sungai Perak. Empangan tu ialah empangan Temenggur, empangan Bersia, empangan Kenering dan empangan Cenderoh. Jadi kesemua empangan yang cikgu sebutkan tadi merupakan empangan janakuasa hidroelektrik di Malaysia. Sebenarnya di Malaysia ni banyak empangan tau, tapi tak semua empangan yang menjadi empangan janakuasa hidroelektrik. Okey? Ni empangan Kenyir, besar ni. Kalau dia punya air dia buka, memang turun dengan sangat laju. Dan bila turun sangat laju, dia akan putarkan turbin lah. Bila putarkan turbin, tenaga kinetik yang terhasil tu akan bertukar menjadi tenaga elektrik. Lalu dia simpan. Lepas dia simpan banyak-banyak dan dia salur lah. Okey, ini adalah tenaga biogesim. Biogesim ni adalah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan dan merupakan satu sumber yang tersedia dalam kitaran bio semula jadi. Maknanya memang natural, ada dalam kitaran biologi semula jadi. Segala sisa makan, sampah, dan sisa-sisa pertanian pun boleh dibakar untuk menghasilkan haba kepada industri dan rumah. Nah, kalau di India, mereka punya najis lembu. Mereka kan ada banyak lembu kan. Jadi mereka kumpul najis lembu ni, mereka takung dalam satu takungan yang besar dan mereka biarkan najis tu mereput, mengeluarkan gas metana. Gas metana tu pun merupakan salah satu daripada sumber tenaga biogesim. Tapi kalau dekat Malaysia, kita tenaga biogesim kita ni bersih sikit lah. Dia daripada sampah, daripada sisa makanan dan kebanyakannya daripada pembakaran ataupun perebutan sisa-sisa makanan. Okey? Dan tenaga biogesim juga, dia boleh menjana haba. Okey? Dia ada fungsi untuk menjana kuasa haba dan elektrik, penjanaan kuasa dalam loji kuasa steam, penjanaan kuasa dalam enjin pembakaran dan sebagai gas untuk dapur memasak. Tapi dekat Malaysia ni, kita taklah pakai biogesim secara meluas. Mungkin ada orang pakai, tapi pakai dalam kuantiti yang terhad. Okey? Sebabnya kita ada sumber yang lebih banyak seperti sumber hidroelektrik tadi. Okey, yang ni pun biogesim. Okey? Jadi kalau dekat Malaysia, kita ada penjanaan kuasa tenaga angin ni. Tadi dia beritahu dekat Sarawak kan? Yang ni di Pulau Perhentian pun kita ada. Okey, kemudian kita masuk ke sumber yang tidak boleh diperbaharui pula ataupun non-renewable sources. Okey? Of course, sumber yang tidak boleh diperbaharui ni adalah sumber mineral. Yang pertama ialah petroleum. Kalau kamu tengok petroleum ni, warna dia memang hitam Yang ni bukan minyak petrol ni. Yang ni adalah petroleum. Petroleum yang memang pure daripada tengah laut tu, daripada perut bumi. Okey? Yang ni adalah proses pembentukan petroleum. Petroleum gas asli ni dipanggil juga sebagai hidrokarbon. Kalau kamu tengok ni, dia terbentuk daripada perebutan sisa-sisa haiwan pada jutaan tahun yang lalu. Sebab itulah bila sebut petroleum, dia juga digelar sebagai bahan api fosil. Sebab fosil ni adalah haiwan-haiwan yang mati pada jutaan tahun yang lalu. Okey, yang ni adalah pelantar minyak. Tempat orang ambil minyak di tengah laut. Okey. Kemudian bila dah ambil minyak, mereka akan salurkan di loji penapisan petroleum di tepi pantai. Kalau dekat Malaysia, dekat Semenanjung, dia dekat Kertih. Kertih dengan Pakar, mereka ada pusat ataupun loji pemprosesan petroleum. Kalau kamu tengok ni, dia ada satu macam menara tinggi ni kan. Yang ni lah tempat mereka buat penyulingan berperingkat. Ni pun loji pemprosesan petroleum juga. Okay, bila malam-malam nampak macam ni. Okay, yang ni yang cikgu maksudkan sebagai penyulingan berperingkat tu. Sebab petroleum yang mai daripada perut bumi tak boleh masuk terus dalam kereta lah, satgi meletup. Jadi dia kena masuk ke loji pemprosesan ataupun penapisan di mana dia akan melalui proses penyulingan berperingkat. Cuba kamu tengok. Jadi bila dia dia suling ni, daripada bawah ada minyak pelincir. Okey. Kemudian pada suhu yang rendah sikit,
Okey, terhasilnya minyak diesel. Minyak diesel ni pakai dalam lori dan kenderaan berat Kerosin, minyak gas. Okey, kemudian nafta dan atas tu ialah petroleum. Selebihnya akan keluar sebagai gas petroleum. Maknanya petrol yang kita pakai ni berada pada tahap penyulingan 40 hingga 75 darjah sahaja. Okey, dia punya balance ni akan keluar di bawah ni, yang hitam ni. Okey, bitumen ataupun tar yang warna hitam kat jalan raya tu, mai daripada petroleum Mereka akan letakkan minyak bitumen tu dekat batu granit dan mereka akan buat jalan raya. Okey, ini adalah kawasan loji gas asli di perairan Semenanjung Malaysia. Okey, gas asli juga merupakan sumber yang tidak boleh diperbarui. Ini adalah loji pencairan gas asli yang terletak di Bintulu, Sarawak, yang merupakan loji pencairan terbesar di Asia Tenggara. Okey. Tadi kita dah tengok petroleum, kita dah tengok gas asli. Tengok macam mana gas asli terbentuk Kalau seorang ahli kaji bumi, kalau mereka nak tahu di mana ada petroleum di tengah laut kan, bukan boleh tiba-tiba pacak pelantar, tak boleh. Dia kena buat kajian dulu. Mereka kena gunakan, kena panggil orang-orang geofizik, okay? Kena panggil pakar-pakar untuk cek di bawah permukaan bumi tu ada struktur apa. Kalau di bawah permukaan bumi ada struktur macam kubah macam ni, okey, di mana ada perlapisan di antara batu pasir dengan batu lumpur, besar kemungkinan ada petroleum dalam tu. Okey? Dan petroleum ni untuk pengetahuan kamu, bukan dekat laut saja tau. Ada juga petroleum yang dijumpai di darat. Kalau tengok gambar ni, kamu nampak atas ni pokok kan? Maksudnya dia ialah petroleum yang dijumpai di darat. Kalau di laut, maksudnya atas ni air lah. Okay? Dan dalam kawasan lembangan petroleum tu, okay, dalam tu dia akan ada air, kemudian petroleum dekat atas dia, sebab dia kurang tumpat kan. Dan untuk kawasan yang kosong tu, itulah dia gas asli. Maknanya di kawasan lembangan bawah laut tu, yang mana yang mereka jumpa ada gas asli, maksudnya ada perlumbungan gas asli dekat kawasan tu. Okay. Okay, seterusnya ialah arang batu. Okay, arang batu ni adalah sumber yang tidak boleh diperbarui Kemudian kita ada emas. Emas ni pun bukannya besar, kalau kita jumpa bukan besar dia kecil je. Kalau dekat batuan yang ada emas, biasanya batuan pegmatite dia ada emas. Emas yang kita jumpa tu kecil je. 1/1,000,000 bahagian. Maknanya dalam batu yang besar mungkin ada beberapa titik emas saja. Sebab tu emas mahal. Dan mereka kena lombong emas tu, kumpul untuk dijadikan jongkong. Sebab tu emas mahal. Sebab susah nak dapat. Okay, ni lombong emas. Siapa nak kerja kat sini? Ni lombong emas Lombong emas kalau dekat Malaysia ni banyak terdapat di tengah lah, jalur tengah Semenanjung Malaysia. Seperti di kawasan Rauk kan, Pahang. Di kawasan tengah-tengah Pahang tu memang banyak lombong emas. Okay, ini bijih besi. Bijih besi ni pun sumber mineral yang tidak boleh diperbarui. Actually bukan mineral dia adalah bijih ore. Okay. Ni lombong bijih besi. Siapa yang tahan nak bekerja kat sini boleh lah. Okay, kemudian ini bukan kunyit ini adalah kuprum. Kuprum warna dia macam ni, dan kuprum juga dikenali sebagai tembaga. Okay, kuprum ni memang mahal sebab selalunya orang gunakan dia untuk buat kabel-kabel elektrik. Disebabkan dia mahal lah, sebab tu dekat kampung-kampung kamu tu kadang-kadang orang biasa curi kabel telefon kan. Sebab kabel telefon dalam tu ada kuprum mahal. Dia kan nak kabel tu pun dia nak kuprum tu. Okey, ini adalah lombong kuprum. Siapa nak kerja kat sini? Okey. Seterusnya ialah bauksit. Bauksit ni ialah satu sumber untuk aluminium Ni bauksit. Warna dia macam merah-merah sikit. Dan ini ialah kawasan perlumbungan bauksit. Kawasan bauksit ni, kalau perlumbungan tu dia buat
secara tak terkawal, okey, pencemaran yang berlaku amat teruk. Macam berlaku tahun dulu berlaku dekat Kuantan, bila mana perlombongan bauksit di Kuantan dijalankan secara tidak terkawal, satu bandar Kuantan bertukar color menjadi merah. Kalau rajin kamu Google lah. Okay. Dia tulis bandar Kuantan umpama planet Marikh. Sebab masa tu berlaku pencemaran akibat perlombongan bauksit secara tidak terkawal. Okay, ini batu kapur pun sumber yang tidak boleh diperbarui juga. Sebab bila kita ambil, lama-lama dia akan habis. Batu kapur ni ada dua Kalau batu kapur yang original, maknanya dia punya bukit tu memang bukit batu kapur, tak berubah bentuk pun. Okay, maknanya batu kapur itu berpotensi untuk buat simen. Tapi kalau batu kapur yang telah bertukar menjadi marble ataupun marmar, jadi batu kapur marmar tu dia berpotensi untuk buat jubin ataupun tile. Okay, ni bukit batu kapur mungkin kamu pernah tengok. Kalau pergi mana-mana pernah tengok kan? Bukit yang macam ni. Masa form 1 pun cikgu pernah tunjuk. Okay, dan bawah tu ialah marmar. Marmar ni sebenarnya ialah batu kapur juga. Tapi dia mengalami perubahan sifat disebabkan oleh tekanan dan suhu yang tinggi berada di kawasan tersebut. Okay. Ini kaolin. Kaolin ni ialah tanah liat berwarna putih. Selalunya orang guna untuk buat jubin, orang guna untuk buat pasu bunga, okay, porselin. Kaolin ni kita kuari. Ni kuari kaolin. Ambil lama-lama dia akan habis. Okay, kemudian ni biji timah. Pernah dengar kan biji timah kan? Dalam sejarah rasanya ada belajar. Biji timah ni ialah dalam bahasa Inggeris dipanggil tin ore. Biji timah dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia dulu kita memang terkenal dengan perlombongan biji timah utama. Tapi lama-lama bila sumber tu semakin kurang, kita fokus kepada benda lain lah. Jadi dekat Malaysia, biji timah ni dilombong banyak cara. Kita pernah melombong biji timah dengan menggunakan kapal korek. Ni kapal korek. Dalam buku sejarah ada. Okay. Kapal korek ni digunakan untuk melombong biji timah jenis aluvium. Maksudnya biji timah yang berada kat bawah. Dekat atas tanah aluvium. Okay, ni kapal korek Okay, ada juga yang menggunakan teknik pam kelikir, guna ayak. Okay. Ada juga yang menggunakan kaedah mendulang. Selalunya orang kampung lah yang mana yang tahu kata ada biji timah dekat kawasan dekat dengan dia, mereka akan gunakan teknik mendulang ni. Dapatlah tapi tak banyak. Tapi bolehlah jual untuk dapat hasil. Okay, selain daripada tu, perlombongan biji timah juga menggunakan kaedah shaft. Shaft ni khas untuk biji timah jenis telerang. Sebab biji timah di Malaysia, dia ada dua jenis. Satu biji timah yang berada di tanah aluvium. Okay, yang tu kita lombong dengan kapal korek, mendulang, pam kelikir kan. Satu lagi ialah timah yang berada di bukit ataupun dalam bentuk telerang. Jadi kalau dekat bukit, kena guna kaedah shaft. Okay, dekat Malaysia ni ada satu tempat di Malaysia yang gunakan kaedah shaft, iaitu di Sungai Lembing di Pahang. Itu pun dah lama dah. Dan biji timah yang dekat situ pun memang dah habis dah. Habis dia punya sumber dia. Jadi shaft ni kaedah yang paling mahal tetapi dia bahaya. Kalau kamu tengok kan, dia akan potong bukit, dia akan tebuk bukit. Okay, kemudian dia akan buat macam lift. Okay, lift turun. Dekat kawasan yang ada telerang biji timah, mereka akan tebuk. Okay, mereka akan tebuk, mereka akan buat macam rel kereta api tu. Jadi setiap hari, pelombong-pelombong akan masuk dalam lift, turun ke bawah dalam lubang yang mereka buat tu. Sampailah dekat telerang. Okay, bila sampai, dia akan masuk dalam lorong tu. Dan mereka akan ambil biji timah, masukkan dalam gerabak. Macam gerabak lah, kubur banyak-banyak. Dan akhirnya tolak sampai ke hujung tu. Nanti lift tu akan naik biji yang telah dikumpulkan. Kaedah ni bahaya. Kalau kata tanah runtuh, habis. Dekat Malaysia, Sungai Lembing tu lah ni pun dah ditutup. Tapi kerajaan buka balik untuk dijadikan kawasan pelancongan. Kamu boleh pergi tengok Yang ni dekat Sungai Lembing. Yang ni yang cikgu cakap bila mereka buat lorong tu dalam bukit. Yang mana yang ada biji timah kan.
Dia akan buat lorong, dia akan buat macam rel kereta api ni. Jadi siapa yang jadi pelombong dia akan turun melalui lift masuk ke lorong-lorong ni dalam tanah ni, punya panas. Dia akan ambil semua biji timah dekat dinding-dinding bangunan. Okay, masukkan dalam apa ni panggil? Macam gerabak lah dan tolak sampai ke hujung. Kaedah ni bahaya nah. Okay, seterusnya kita ada arang batu. Tadi cikgu tunjuk dah arang batu tadi, slide lain. Yang ni bukan arang kayu tau. Yang ni bukan arang yang kita guna untuk masak sate tu, bukan. Yang masak sate tu ialah arang kayu. Ataupun charcoal. Betul ya? Charcoal Charcoal. Yang tu daripada sumber kayu bakau. Okay. Arang batu ni ialah sumber mineral. Okay. Proses pembentukan arang batu memang dia daripada sisa-sisa tumbuhan yang mereput. Okay. Kalau kamu tengok kawasan-kawasan arang batu ni, kawasan ni kalau berlakunya kebakaran, susah nak padam. Sebab di bawah tanah, jauh di bawah tanah dia ada bahan api. Kalau padam pun dia akan berbara balik. Okay. Dan punca asal kawasan arang batu ni ialah tanah gambut lah. Tanah gambut yang mengalami proses geologi yang panjang. Maksudnya start daripada arang batu, okay. Kemudian proses bumi menyebabkan dia bertukar menjadi lignit, okay. Beberapa juta tahun kemudian bertukar menjadi antrasit. Kemudian dia bertukar menjadi arang batu. Maknanya arang batu ni ialah produk final lah kepada proses pembentukan dia. Dan kesemua yang cikgu sebut tadi tu merupakan sumber-sumber bahan api. Sebab itulah arang batu kita gunakan sebagai bahan api. Okey, ini granit. Granit ni ialah batuan lah. Okey, batuan. Dan granit ni dia terbentuk di bawah perut bumi. Okey, secara geologi lah. Dan kalau kamu jumpa batu-batu tepi jalan ni, kebanyakannya granit lah. Cuma sebab kamu tak belajar geologi tu, kita nampak granit tu macam batu yang biasa. Okey. Granit ni adalah satu sumber di Malaysia yang tidak boleh diperbarui sebab kita ambil dengan sangat banyak. Lama-lama dia akan habis. Okey. Kita ada pasir silika. Okey, pasir silika ni pasir yang biasanya orang guna untuk buat kaca. Dia ada satu pasir dengan kualiti yang khas lah untuk buat kaca. Dan kita juga ada batu permata. So panjang cikgu terang kat kamu hari ni pasal sumber yang tidak boleh diperbaharui. Teruskan Okey, yang kamu tengok ni adalah peta taburan sumber mineral kat Malaysia. Jadi kalau kita tengok dekat semenanjung Malaysia ni, kita ada banyak taburan emas rupanya dekat kawasan sebelah pantai barat. Pantai timur sampailah ke Johor ni. Dan kalau kita tengok kawasan negeri yang paling banyak ada lombong emas ialah seperti di Pahang. Okey, di Kelantan pun ada. Di Terengganu. Okey, sedikit di Negeri Sembilan dan juga ada banyak juga di Johor. Ya, di luar pantai sebelah pantai timur ni, di luar pantai dia ada banyak pelantar minyak dan juga berlaku juga pelombongan gas asli di luar pantai Kelantan, Terengganu dan Pahang tak ada. Di luar pantai Terengganu dan Kelantan saja. Kalau kita ke belah Sarawak dan Sabah, okey, kita tengok emas pun banyak juga. Ada beberapa tempat yang paling utama ni seperti di Bau lah, di Bau Sarawak ni. Okey, ada satu lombong emas di Sarawak. Kalau tak salah cikgu di Bau yang dah habis dah. Dah habis dia punya emas, dah ambil semua dah. Dia tukar menjadi sebuah kawasan pelancongan dipanggil Tasik Biru. Sangat cantik. Asalnya dulu ialah kawasan pelombongan emas. Okey, ada juga mineral seperti arang batu. Kalau kamu tengok yang warna coklat ni, di Sarawak di Silantik Silantik, di Merit Pilar banyak. Okey. Kemudian kalau pergi ke Sabah di Silimpopon. Okey, ni arang batu. Seperti di luar pantai Kelantan Terengganu, di luar pantai Sabah dan Sarawak pun ada kawasan pelombongan petroleum dan gas asli. Okey, kalau kita tengok di luar pantai yang dekat dengan Bintulu tu, ada
petroleum sikit tapi gas asli banyak. Sebab itulah Bintulu ialah kawasan loji pemprosesan gas asli yang terbesar di Asia Tenggara, ada dekat situ. Okey, kalau kita tengok dekat Sabah, Sarawak luar pantai dia memang banyaklah telaga-telaga minyak dan gas asli ni. Okey. Apa kepentingan sumber semula jadi kat Malaysia? Tadi cikgu dah terangkan tentang sumber yang boleh baharu kan? Ada 4 tadi yang utama. Hutan, kita ada air, okay, kita ada suria, kan? Kita ada tanah. Kemudian sumber yang tidak boleh baharu, cikgu terangkan tadi mineral kan? Yang ada banyak tu. Apa kepentingan sumber-sumber semula jadi ni? Okay, dalam konteks kita, kepentingan sumber semula jadi ni ada 4. Yang pertama kita ada sumber bahan mentah. Maknanya sumber semula jadi kita ni penting sebagai sumber bahan mentah. Okay. Kemudian yang kedua, daripada bahan mentah tadi, bila kita exploit dia, bila kita kilangkan dia, bila kita tukar dia, rupanya dia boleh menjana pendapatan negara. Maksudnya sebagai contohlah, kalau bahan mentah seperti petroleum, kita masuk ke kilang, kita hasilkan banyak produk daripada petroleum tu dan kita boleh pasarkan, maksudnya dia boleh memberi sumber pendapatan negara. Okey, yang ketiga, bila ada sumber semula jadi, dia akan merangsang kepada pembukaan kawasan-kawasan baru. Nanti cikgu terangkan. Okey, maksudnya kawasan-kawasan baru ni, dulu kalau tempat tu mungkin kampung, kan? Kampung tak ada apa-apa. Bila orang jumpa ada sumber, contohnya orang jumpa batu kapur ataupun paling best contohnya orang jumpa biji timah kan. Jadi bila ada sumber, mestilah orang akan masuk, betul tak? Sebabnya mesti akan ada lombong kat situ. Bila ada lombong dibuka, orang akan masuk bekerja. Bila orang masuk bekerja, jumlah penduduk meningkat, betul? Bila jumlah penduduk meningkat, maksudnya kerajaan kena buat sesuatu. Kerajaan kena bina jalan raya sebab nak pergi ke kawasan tu. Kerajaan kena bina kawasan pertempatan. Kerajaan kena bina infrastruktur untuk melengkapkan tempat-tempat tu. Jadi maksudnya secara tak langsung bila berlakunya pertambahan penduduk, bila berlakunya peningkatan infrastruktur menyebabkan pembandaran berlaku. That's why sumber semula jadi punya pasal bandar baru terbuka. Okay, nanti kita tengok dengan lebih jelas. Kemudian seperti yang cikgu cerita tadi, bila ada sumber semula jadi, dia menyebabkan kemajuan infrastruktur. Betul lah. Bila ada buka lombong emas, bila ada buka kawasan lombong biji timah, kan? Bila ada sumber petroleum dekat kawasan tu, takkan nak nganga je. Mestilah orang pergi bekerja, betul tak? Mestilah orang masuk ke kawasan tu. Mestilah kerajaan kena bina something. Mestilah kerajaan kena lengkapkan dengan infrastruktur macam jalan raya, lebuh raya. Sebab kita nak kena bawa bahan-bahan mentah tersebut keluar untuk dipasarkan, untuk dihantar ke kilang. Secara tak langsung akan berlakulah kemajuan infrastruktur di kawasan tersebut. Okey, dan yang terakhir, bila ada sumber semula jadi, of course akan buka peluang-peluang pekerjaan. Yalah, kalau jumpa petroleum, jumpa biji timah, jumpa emas, takkan nak nganga je, betul tak? Mesti nak kena buatkan lombong. Mesti nak kena buatkan pelantar. Takkan nak buat saja. Siapa yang nak buat keluar? Kena ada pekerja. Jadi secara tak langsung, sumber semula jadi ni, dia bagi banyak kepentingan kepada manusia seperti peluang pekerjaan. Jadi apa yang cikgu tunjukkan dekat slide ni, ialah kepentingan sumber semula jadi kepada manusia. Ingat tu kepada manusia. Kalau soalan Pak Isa tanya, apakah kepentingan sumber semula jadi kepada manusia? 4 ni jawapan dia. Okay. So kita tengok dengan lebih jelas lagi. Ini adalah bahan mentah. Okay. Kepentingan bahan mentah. Bahan mentah ni maksud dia, sumber-sumber semula jadi di Malaysia ni, dia jadi bahan asas kepada industri hiliran. Industri hiliran ni maksud dia, industri yang dia gunakan bahan mentah, menukarkan dia kepada barangan siap. Okay. Sebab contohlah kalau kita pertanian kan, daripada tanah beras. Beras belum boleh makan, betul tak? Dia kena masuk ke kilang. Kalau padi, beras pula. Padi tu kita tak boleh makan terus. Kita kena bawa dia masuk ke kilang. Kan?
kilang hasilkan beras. So itu adalah industri hiliran. Sebab produk akhir dia nasi. Okay. Contohnya kayu daripada sumber hutan. Kayu tak boleh guna lagi. Jadi katakan kayu balak mai daripada hutan, masuk ke kilang kayu, dia buat papan lapis, dia buat kayu gergaji, tak boleh guna lagi. Itu bukan produk akhir. So, itulah dia industri hiliran. Dia menghasilkan barang separuh siap, tak siap lagi. Kalau nak siap, dia kena pergi ke kilang perabot pula. Faham tak? Okey. Kalau kalau petroleum, sumber petroleum, yang ni biasanya dia akan masuk ke industri petrokimia. Maknanya bahan mentah petroleum tadi, dia membantu industri petrokimia punya operasi. Industri petrokimia ni macam buat cat kan, macam buat plastik, macam buat apa lagi, kosmetik, ubat-ubatan, pharmaceutical dan sebagainya. Pasir pula, sumber pasir. Okay, pasir masuk ke industri pembinaan. Maknanya orang guna pasir ni buat kaca nak guna sebagai tingkap rumah kan. Okay, kemudian kayu balak daripada hutan digunakan dalam industri perabot. Okay, hasil-hasil hutan yang lain, contohnya macam rotan kan, digunakan dalam industri kraftangan. Contohlah, ada banyak lagi kat Malaysia ni. Hello. Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, next. Yang ni contoh industri petrokimia. Apa yang boleh dapat dari petroleum tadi? Kan? Jadi lepas dia buat penyuntingan berperingkat tu, ada produk-produk daripada situ yang akan dihantar ke kilang-kilang petrokimia ni lah untuk menghasilkan banyak produk. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar ni, kebanyakan produk untuk rumah, okay, untuk kenderaan, untuk kitchen, untuk dapur kita kan. Kebanyakannya ada yang diperbuat daripada sumber petroleum. Okay, jangan tak tahu, lipstick yang mak kamu pakai tu pun ada daripada sumber petroleum. Okay. Dari segi peluang pekerjaan pula. Okay, bila ada bahan mentah, of course akan buka peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan. Contohnya, orang yang kerja sebagai peruncit, pemborong bahan-bahan daripada kilang-kilang tadi. Ini dalam bidang perkhidmatan. Okey. Kemudian dalam bidang perkhidmatan juga ada orang yang bekerja dalam bidang apa? Pemasaran. Kan, mereka promote barang-barang daripada industri tadi. Ini pun perkhidmatan dan banyak lagi. Okey, dari segi pembuatan ni adalah perkilangan lah. Maksudnya, bila ada bahan mentah masuk ke kilang, jadi di kilang ni akan buka banyak peluang pekerjaan. Ada yang jadi pekerja kilang yang buat shift tu, ada yang jadi supervisor, ada yang jadi pemilik kilang kan. Jadi ini dalam bidang pembuatan. Dari segi pembinaan pula, bila ada pasir silika tadi kan, dan juga ada beberapa produk-produk daripada sumber mentah, bahan mentah tadi ni, pembinaan boleh menawarkan beberapa peluang pekerjaan seperti buruh, betul tak? Yang bawa lori yang bubuh pasiak tu, yang bawa lori simen, okay, manager, semua tu adalah peluang pekerjaan. Dari segi pertanian memang banyak lah. Kalau di Bendang kan, tanah aluvium, Bendang. So pesawah. Tadi kita tengok dekat tanah laterit ada pokok getah dengan kelapa sawit kan. So pesawit, peladang, penoreh getah, betul tak? Okay, dan banyak lagi. Untuk perlombongan pun banyak juga. Disebabkan kita ada sumber yang tidak boleh diperbaharui macam mineral tadi, dia buka banyak peluang kerja dalam bidang perlombongan. Siapa? Ahli geologi. Kan? Hello. Manager. Betul tak? Pekerja lombong. Pengkuari. Pembawa lori. So banyak peluang pekerjaan bila ada bahan mentah. Okay? Sama juga dengan pengkuarian tadi pun membuka banyak peluang pekerjaan. Okay? Seterusnya, pembinaan infrastruktur. Tadi cikgu dah cerita, bila ada bahan mentah di suatu kawasan, takkan nak nganga je kan? Orang akan masuk untuk bekerja dalam bidang tu. Dekat kawasan tu, berlaku pertambahan penduduk. Orang nak ada rumah sebab nak duduk kan? Orang bila dah ada rumah, kenalah ada sekolah kan? Kenalah ada jalan raya, kenalah ada lebuh raya, kenalah ada
pelabuhan sebab bahan-bahan mentah tu kena bawa keluar untuk dipasarkan. Kalau tak dipasarkan pun kita nak bawa masuk ke kilang. So, bila ada bahan mentah, automatik kawasan tadi akan membangun dari segi infrastruktur. Jadi ini antara infrastruktur lah yang diberi contoh kepada kamu. Kalau kamu tengok ni gambar apa tau? Ni gambar pelabuhan Bintulu yang mana dia menjadi terminal kepada gas asli. Okey. Ini pun sama. Ni kemudahan. Okey, seterusnya ialah pembukaan bandar-bandar baru. Cikgu sebut tadi kan? Bila ramai orang masuk kawasan tu untuk bekerja, banyak infrastruktur dibina. Okey, pertambahan penduduk berlaku menyebabkan kawasan yang kurang padat asalnya menjadi padat. Bila padat, berlakunya pembandaran. Pembandaran ni lah yang dikatakan sebagai pembukaan bandar-bandar baru. Cikgu nak bagi contoh lah satu tempat di Kertih. Kertih Terengganu dulu sebelum petroleum dijumpai, dia merupakan kawasan nelayan saja. Tapi bila orang jumpa petroleum dan gas asli di luar pantai dia, kerajaan buka loji-loji pemprosesan dan sebagainya. Lama-lama pembandaran yang berlaku menukarkan kampung Kertih kepada bandar baru Kertih sekarang ni. Macam juga Bintulu, asalnya kampung je, mungkin hutan. Okay? Bila jumpa gas asli dekat luar pantai, bila ada loji penjanaan, loji penapisan gas asli yang terbesar di Asia Tenggara dekat situ, menyebabkan berlakunya pembandaran. So Bintulu menjadi sebuah bandar besar pada hari ini. Okay? Yang ni kamu tengok ni ialah Kertih. Kertih ni kalau ikutkan dia ada padang terbang tau. Tempat helikopter mendarat. Sebab helikopter ni dia akan ambil orang-orang yang kerja dekat Petronas kat sini ni untuk ke pelantai minyak. Okay? Dan juga pembangunan lebuh raya Jabur Jerangau pun di pantai timur adalah disebabkan oleh sumber petroleum ni lah. Okay, yang ni pendapatan negara. Bila ada bahan mentah, bila ada sumber, maksudnya dia bagi pendapatan kepada negara. Terutamanya dalam sektor yang melibatkan petroleum, yang ni yang terbesar lah. Gas asli dan juga kayu balak. Untuk pengetahuan kamu, kayu balak di Malaysia ni merupakan antara kayu balak yang paling berkualiti di dunia. Jadi semua tu memberi pendapatan kepada negara. Selain daripada pendapatan negara, pendapatan juga diperoleh oleh individu yang bekerja tu. Okay, bila mereka bekerja dalam bidang yang melibatkan sumber-sumber ni, mereka dapat duit kan? Bila mereka dapat duit, dia jadi pendapatan individu. Bila ada pendapatan individu, dikenakan cukai pendapatan individu. Dan cukai pendapatan individu tu pun dibayar kepada negara. Jadilah pendapatan negara juga. Tapi pendapatan negara ni diguna pakai balik lah kepada rakyat. Okay? So banyak sangat kepentingan sumber. Cikgu nak tanya soalan kebat sikit. Boleh tak kamu unmute-kan mikrofon kalau nak jawab? Boleh tak? Boleh. Alright. Boleh. Okay. Soalan yang pertama. Negara manakah yang menggunakan tenaga nuklear sebagai tenaga elektrik? Kamu China. tahu tak? Okay, lagi? Ada yang cakap China. Lagi? Jepun. Ada lagi? Ya. Ada lagi tak? Korea Utara. Korea Utara. Okey. China. Mari kita tengok apa jawapan dia yang betul. Ya. Jepun. Okey, untuk pengetahuan kamu, kalau dekat Malaysia kita guna elektrik kita daripada hidro. Terbanyak elektrik ni daripada hidro. Ada juga daripada arang batu, ada juga daripada biomas. Tapi penjanaan rendah kan? Dekat Malaysia kita banyak guna hidro. Ada banyak air. Okay? Tapi di Jepun disebabkan mereka ada sumber plutonium dan uranium, mereka elektrik mereka daripada nuklear. Okey? Yang berbeza dengan kita. Okey, soalan seterusnya. Untuk mengelakkan kebergantungan kepada sumber petroleum, apakah cara lain yang boleh digunakan untuk menggerakkan kenderaan? Salah. Yes. Salah.
Okey, lagi? Solar. Solar cikgu. Solar Right, kita tengok apa jawapan dia. Solar. Betul. Okay. Tak susah kan soalan kelibat? Senang je kan? Senang. 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 Okey. Kita